Kita dipimpin pula oleh pemimpin yang tidak mau pada agama. Dia macam mana pun kena masuk politiknya, kan? Cuba kita dengar firman Allah. Bagaimana pemimpin ni, dalam Quran Tuhan sebut pemimpin jenis ni akan terus wujud sampai hari kiamat. Ni bukan hadis, ni Quran. Kalau hadis mungkin kita boleh petikai sahih tak sahih. Ni Quran pun nak petikai yang ni sahih, kan? Quran tak payah tanya lah, memang betul lah, kan? Dalam surah Sabah, surah ke-34 pada ayat 33, cuba tuan-tuan dan puan-puan rujuk Quran. Ini kita takut ni. Bila kita menjadi rakyat yang jahil, kita akan diperbodohkan oleh pemimpin yang boleh membawa kepada syirik. Itu cerita dia. Kadang-kadang orang tak suka dengar lah macam ni, nak buat macam mana, kan? Manusia ni, audience ni, dia takkan marah kalau ustaz datang cerita macam tu ringan-ringan, politik tak masuk, kan? Saya tak boleh. Khutbah baik, kuliah baik, politik mesti agenda utama ni. Kadang-kadang kita tak sedar, kerana politik ni kita tak ambil berat ni, kita diperbodohkan oleh pemimpin, akhirnya syirik juga berlaku. Ni saya nak baca ayat ni, Datuk ni. Ayat ni cukup kau ni. Kemudian saya akan susuli dengan ayat yang lain untuk menguatkan hujah ayat yang pertama ni. Sabah surah ke-34 ayat 33. Pak Syed baru dapat mesej apa? Kata kuliah subuh. Lepas kata tak ada nama dan jadual. Betul bila man? Hilang lah macam mana? Dikeluarkan daripada ni. Baik, Allah berfirman, wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru laili wan nahar idh ta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada. Tu ayat dia. Kalau ada surah Asy-Syu'ara ni juzuk berapa? Sebab tafsir Dr. Hamka tu ada kat situ. Kalau tuan-tuan boleh tolong ambil sekejap saya tengok dalam juzuk berapa. Juzuk ke-19 boleh tak tengok dalam almari tu? Kalau yang ada 19, 20, 21 dalam almari tu, tolong tu. Yang tafsir Al-Azhar syari yang 19, 20, 21 ada lah 19. Cuba tengok dekat tepi ni dia ada tulis. Kat ni ada tulis tak 19, 20, 21. Saya nak bagi tuan-tuan dengar sendiri kupasan Dr. Hamka ayat yang saya akan baca selepas ni. Allah berfirman, wa qala alladhina istud'ifu, dan berkata golongan yang lemah. Golongan yang lemah ni rakyat lah tuan-tuan. Lilladzina istakbaru, kepada golongan yang sombong. Yang sombong ni pemimpin lah. Sebab apa dia sombong? Terima kasih. Dah ada. Ni okey. Terima kasih. Yang sombong ni pemimpin lah. Sebab pemimpin ni dia jadi sombong. Hakim memihak kepada dia, polis memihak kepada dia, ni jadi sombong. Betul tak? Dia memiliki kekuasaan, pengaruh. Dan berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Apa mereka kata? Bal makru laili wan nahar, bahkan kamu telah memperdaya kami. Kamu telah memperdaya kami siang, malam dan siang. Ni rakyat berkata kepada pemimpin, kami jadi macam ni kerana kamu asyik kelentong kami. Malam siang, bukan siang malam. Kita siang malam, itu malam siang. Iz ta'murunana, ketika mana kamu menyuruh kami dua benda. Pemimpin suruh rakyat buat dua benda. An nakfura billah, pertama jangan beriman dengan Allah.
Janganlah duk percaya Quran sangat, percayalah kat kami. Kemudian wa naj'ala lahu andada. Yang kedua, supaya kami mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Macam mana tak ada pula ni ya? Ni ada. Okey. Jadi surah Sabah ayat 33 tadi jelas. Ada pemimpin, inilah kalau kita jadi rakyat jelata yang jahil. Pak Syed tak peduli tentang politik Islam, kan? Tak peduli tentang agama. Naik seorang pemimpin yang jahil ni, pagi petang siang malam kerja dia kelentong rakyat. Pertama dia suruh kita jangan beriman sangat dengan Tuhan. An-nakfur billah. Kufurkan Allah. Jangan semua nak percaya Qurannya. Percaya kat kami ni. Kami boleh, kami mampu, kami hebat. Wa naj'ala lahu andada, dan supaya kami jadikan sekutu bagi Allah. Golongan ini, rakyat jelata yang jahil ini, yang telah diperbodohkan oleh pemimpin, akhirnya ketika mereka diazab di dalam neraka, mereka menceritakan semula keadaan kenapa mereka menjadi sesat. Yang ni tuan-tuan dan perempuan, merujuk surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 97-98. Tengok apa dia ucapan rakyat yang telah diperbodohkan oleh pemimpin. Sebab tu soal politik ni ada dalam Quran. Allah berfirman merakamkan kisah golongan yang telah diperbodohkan ini. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Mereka begitu menyesal sehingga mereka bersumpah demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, sesungguhnya kami ketika hidup di dunia dahulu kami memang sesat. Kenapa mereka menjadi sesat? Mereka cerita pula Pak Syed, idh nusawwikum birabbil alamin, ketika mana kami menyamakan kamu, pemimpin ni lah, kami telah menyamakan pemimpin kami, kamu ni pemimpin ni, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun dia sebut. Apa yang dia kata di sini? Setelah dalam neraka, barulah mereka menyatakan penyesalan. Mengakulah mereka bahawa amalan mereka selama hidup itu menuhankan manusia. Menuhankan manusia, bertuhankan manusia. Kita ni bila sebut Taurut, kita kata berhala saja. Taurut ni bukan berhala saya tuan-tuan. Termasuk kata Dr. Hamka, orang yang diberhalakan. Tuan-tuan faham tak? Kenapa orang bukan Islam menyembah berhala? Karena mereka meyakini berhala boleh memberi manfaat dan boleh menolak mudarat. Kita orang Islam tidak menyembah berhala, tetapi memberhalakan manusia. Kita juga menganggap dan meyakin manusia ni memang betul, dia boleh memberi manfaat dan boleh menolak mudarat. Sama, tak ada beza. Tengok dia kata sini, sesat kerana telah menyamakan makhluk dengan Tuhan Allah Rabbul Alamin. Ini syirik. Wa naj'ala lahu andada tadi tu. Kamu suruh kami pertama kufurkan Allah, kedua mempersekutukannya. Akhirnya rakyat yang bahalul ni, jahil ni, meyakini pemimpin ini macam Tuhan, menganggap pemimpin ini macam Tuhan. Tengok dia kata lagi sini, padahal segala makhluk yang disembah itu tidak berkuasa sedikit juga, tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Inilah tuan-tuan bahaya kejahilan. Bila kita tidak mempedulikan soal politik, soal pucuk pimpinan, pilih pemimpin. Islam ni dah ajar semua dah. Apa yang kita beranikan kita kata tak sempurna? Semua ada tuan-tuan. Saya sarankan tuan-tuan belilah indeks Al-Quran, apa nama, Fadlur Rahman ke apa, tebal ni. Masa saya beli dulu RM30, mungkin sekarang lebih lah. Semua ayat-ayat Quran, ulama ni dah buat kajian, telah asingkan ayat tentang kenegaraan, ayat ekonomi,
ayat pendidikan Islam, Masya Allah kan? Kita beli RM30, ilmu semua ada kat situ. Sebab tu saya selalu suka rujuk ayat kenegaraan, semua ada. Soal pilih pemimpin, semua ada. Inilah bahaya kejahilan. Di antaranya rakyat yang jahil mudah diperbodohkan. Bukan soalan ibadah saja, bukan soalan ibadah saja Allah tak terima, tapi kehidupan kita juga kehidupan yang tidak bahagia, senantiasa ditipu oleh pemimpin kerana kejahilan. Cuba kita celik politik sikit, kita yakin dengan petunjuk Allah, kita berpandukan kepada pimpinan Al-Quran dan As-Sunnah, tak jadi macam ni tuan-tuan.